Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam hujung minggu untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini, saudara. Terima kasih saudara Mustafa Ilyas, anda orang pertama hadir untuk bersama dengan saya. Begitu juga saudara Zamari LC yang sentiasa menemani saya, saudara Izzuddin, saudara Mustafa, anda selalu bersama dengan saya. Syahar Ibrahim juga, tidak kurang. Ahmad Map, apa khabar saudara? Saudara Syahrul Azam, begitu juga mengambil berkat. Terima kasih saudara Zakaria Husin, saudara Said Wahab, salam ke kanda daripada Tanjung Piai, hadir katanya ya, saudara Said Wahab. Begitu juga saudara Kopel Darus, saudara lumba-lumba, berlumba lah kita. Saudara Roslila, Serita Masik, terima kasih, mungkin hadir daripada Singapura agaknya ya. Saudara Zack Peri-Peri, saudara Luqman Remy, saudara Syahrul Azam. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe di Facebook, Instagram dan juga di TikTok saudara. Ini bagi saya lah, kalau terganggu di sana sini boleh lah. Ya, Coca-Cola More, apa khabar? Dah balik dari Jepun agaknya. ZMK Makmur, Coca-Cola More ni kalau tak sebut nama dia, dia marah kat saya ya saudara. Saudara Muhammad Afzam, saudara Muhammad Syahrul, saudara Arzi Hisham, saudara Puan Mira Harun. Rusni Kurungut, apa khabar? Orang Sarawak. Aminah Kak Minah dari Terengganu, Puan Nur Hanim, saudara Syamsul Anwar. Begitu juga saudara Rosi Yunus, saudara Hazrul, saudara Hazrul Aidi, ya, saudara Aiwang Yusof, saudara Dilef, saudara Osman Abdullah di Instagram, saudara Puan Rosmini, Zulkifli, saudara Syukur Syafi'i, Puan Hamidah Kamat, Azwan Shah, Muhammad Shah Zanat, saudara Ahmad Dali. Itu juga 4 tulang kering, saudara Abang Tony Durian, saudara Syarul, saudara Ramlan. Itu juga Minah S Kitchen, Minah S Kitchen. Diki Samsul, saudara Mustafa Tapa, Syed Anwar Syekh Abu Bakar. Salam dari Keluang, saudara Syed Azhar, saudara Mat Sabri, saudara Yusuf Ishaq. Apa khabar? Saudara Saidi, saudara Man Besar. Dari KFC Kebun Teh. Ini di Melaka ni. Saudara Man Besar. Saya kalau di Jalan Kebun Teh tu, saya suka makan dia dululah. Restoran apa ini, Berani Kak Nur. Sekarang dah tak ada dah. Dia tak Abdullah Bakar, saudara Ahmad Rozi, saudara Aziz Izam. Begitu juga Syam Bandel, Puan Nur Maria, saudara FH Chan. Baik saudara, seperti biasa, yang mana tak sempat saya santuni, insya-Allah akan disantuni usai pencerahan nanti saudara. Jadi seperti biasa, saya harus memberi penerangan, pencerahan tentang negara kita saudara. Itu lebih penting. Lebih awal lagi, seperti biasa, pembuka bicara saya adalah melaporkan apa yang dihantar oleh sahabat saya, saudara Jamil Idris, dan juga saudara Rio dari Universiti Malaya, berhubung dengan kedudukan COVID-19. Saudara, hari ini hari Sabtu, tanggal 22 Oktober, dan sudah pun masuk hari yang ke-947, saudara. Sudah 947 hari virus corona menyerang, membawa penyakit COVID-19. Dan dari dapatan saya terdapat sedikit penurunan semalam daripada 2,561 dah kurang semalam nampaknya 2,256. Saya melihat ini mungkin gamaknya warga kota, warga di Selangor dan Kuala Lumpur, mungkin mereka sudah pun pulang untuk bercuti panjang. Jadi pada teman-teman yang membawa kenderaan, yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Musim hujan begini, jalan licin. Jagalah keselamatan anda ya. Dan dari segi jumlah keseluruhan saya nampak jumlahnya adalah 4,877,387 jangkitan terkumpul yang dialami oleh warga kita. Laporan kematian tidak ada, tetapi terdapat peningkatan di 5 buah negeri. Sementara susut di 11 buah negeri, dan saya amat gembira melihat Labuan kekal sifar, kosong, tiada jangkitan di Labuan. Selangor nampaknya ada penurunan daripada 902 kemarin kepada 690. Sementara wilayah persekutuan juga susut dari 683 kepada 612.
Sementara itu Sabah ada sedikit peningkatan. Sabah daripada 121 kepada 125. Tapi yang tak seronoknya saya melihat di Perak. Saudara, di Perak ada jangkitannya peningkatan sebanyak 211 jangkitan. Pulau Pinang pun nampak gayanya macam tak cerai, saudara. Daripada 98 ada meningkat pada 107 jangkitan. Itulah, saudara, 5 negeri masih lagi terdapat jangkitan mengatasi 100 warga yang terkena virus corona. Saudara, itu laporan kedudukan virus corona supaya kita lebih berhati-hati, ya. Saudara Bunga Matahari, Saudara Azli, Madam K, Saudara Konstra, Saudara Abu Hassan, Saudara Nazri Abdullah, Saudara Fauzi Aziz, Saudara Rahman Abdullah. Baik, saudara, saya minta izin dalam 2-3 minit untuk mewawarkan produk dalam e-commerce. Kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar memasarkan Stangi Al-Bakurnya serta minyak wangi dari tanah Arab. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, silalah hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa, saudara, kalau berhubung dengan Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, sesuai dimakan dengan nasi, boleh jadi lauk, tak payah lauk lain pun. Boleh makan dengan pulut, dengan roti dan sebagainya. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Terima kasih saudara Fazilah Awang hadir dari Pulau Pinang. Dan kalau anda yang tinggal di Lembah Kelang mahukan mendapat bekalan buah-buahan yang segar, yang manis, hubungi Syauqi di talian 0123575703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Puan Nuriah Arsyad. Terima kasih, Puan. Dan tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Murah, tak mahal mana. Cuma saya tak boleh menceritakan harganya berapa. Itu perjanjian saya dengan Facebook. Anda boleh berpesan ataupun memesan popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi Nizam di talian 019 435 1203. Saya saudara Kostra hidup sampai belu. Saudara, dan akhir sekali, bagi teman-teman yang nak menjadi ejen kepada tim Nurasha yang memasarkan produk kosmetik wanita, iaitu mesra wudu ataupun mesra boleh bawa air semayang, serta ada juga makanan segera dan macam susu dan sebagainya, boleh hubungi tim Nurasha di talian 018 279 4288. Itulah saja e-commerce hari ini, saudara. Jangan lupa, kalau anda ada produk mahu saya wawarkan, tidak ada masalah bagi saya, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini hanyalah sekadar peringatan, panduan dalam kehidupan kita, saudara. Kerana sebenarnya, saudara, kita sebagai orang yang beriman, orang beriman dilarang berpersangka buruk pada orang lain. Kerana sikap tersebut boleh mendorong perbuatan menuduh tanpa bukti yang menjadi dosa besar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian mendiamkan. Jangan suka mencari isu-isu, saling dengki-mendengki, saling membelakangi serta saling membenci. Tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ini merupakan pesanan bagi Rasulullah agar kita sentiasa mengukuhkan ukhuwah persahabatan, ukhuwah persaudaraan sama Islam. Jadi Islam juga menyuruh agar kita tidak mendiamkan diri jika berlaku kemungkaran, saudara. Dan Muslim dilarang mencari-cari kelemahan orang lain. Apatah lagi jika kelemahan itu ditulis dan ditularkan di media sosial, saudara. Jangan kita mengundang kebencian sama kita. Saudara, setiap Muslim dituntut agar berusaha menjaga persaudaraan sama Islam. Sebagaimana kewajipan solat, menjaga persaudaraan, juga wajib menjauhi persangka buruk dan aib ataupun mendedahkan aib orang lain. Saudara, itu sekadar naluri kehidupan, elok dijadikan panduan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara Delmira, apa khabar? Dalam tip-top, PPM Merlinjau. Begitu juga Mek Komo, Sajid Piu, Puan Latifah Yusof, Zamira Ibrahim, saudara Ayah Jaafar, Bakat Ahmad, Ahmad Tarmizi, Puan Nurida Aido, Rosli, Puan Hasnah Hadi, Ramli Abdul Rahman daripada Keluang, Warung Kudap-Kudapan, saudara Bahar Taha. Saudara, baik. Apa kata Tan Sri Osu
Sukam yang menghantar kiriman pada saya dalam segmen Mutiara Kata. Kata Tan Sri Oso, dia kata, selidikilah dirimu. Mungkin ada sesuatu dosa yang pernah dilakukan atau ada kemaksiatan yang anda lakukan mengakibatkan doa kita tertunda untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Sebab itu, saudara, daripada kata-kata mutiara ini, saya rasa yang terbaik kita sentiasa melakukan ini selain daripada solat duha, solat taubat, dan sentiasalah kita beristighfar, mengenang dosa-dosa yang kita lakukan di masa silam, dan beristighfar serta memohon keampunan daripada Ilahi. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak terus tertunda dan doa kita segera dikabulkan oleh Allah SWT. Terima kasih Tan Sri, terima kasih teman yang menghantar kiriman dalam segmen Naluri Kehidupan. Saudara, saya masih lagi mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had wang negara, maka negara akan muflis. Itu saja yang saya ingatkan, saudara. Bicara kita malam ini menanti sinar di balik kabus. Sabar dulu, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan menanti sinar di balik kabus, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, moga sihat di Perlis. Dalam usia-usia lebih daripada 80 tahun, masih terus berkarya, dan kita mengharapkan Pak Nazil terus sihat dan teruskanlah berkarya untuk berkongsi pantun bersama kita. Pantun Pak Nazil penuh dengan nasihat dan sindiran. Katanya, di sunyi sepi harimau mengaum, terdengar gamelan mengiringi zapin. Mengapi-api perpecahan kaum, menjadi amalan sesetengah pemimpin. Jadi Pak Nazil dia rasa dia kurang senang dengan sikap setengah pemimpin mengapi-apikan tentang perpecahan kaum. Melalui pantun. Orang Melayu ni dia tegur melalui pantun. Dia nasihat kita, jangan kita terus mewawarkan ataupun menyalakan api perpecahan kaum. Tambahnya lagi, kuih bingka si kuih bahulu, buat juadah petang hari. Pemimpin suka bercakap melulu, mengundang padah diri sendiri. Itu dia. Kalau pemimpin tu dia suka bercakap melulu aja, ataupun bila wartawan letak aja mikrofon ataupun mic, terus bercakap, tak ada fikiran. Akhirnya boleh mengundang masalah. Jadi Pak Nazir menegur pemimpin, jangan sentiasa bercakap melulu, fikir dulu. Jangan ikut kata hati, ikut kata fikiran. Fikir lebih dahulu sebelum melontarkan apa-apa pandangan, saudara. Pak, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun channel-channel lain. Maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga tulisan-tulisan anda harus bertanggungjawab andanya ia menyalahi ketetapan ataupun perundangan maupun peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Saya sering berpesan pada teman-teman, jagalah tulisan anda, jangan sampai mengundang masalah. Kadang-kadang sebaris ayat itu boleh mengakibatkan anda dibawa ke muka pengadilan. Itu masalahnya, saudara. Jadi berhati-hati bila anda menghantar kiriman dan kata-kata dalam ruangan saya ini, sebab saya tak bertanggungjawab. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Jika saudara tidak bersetuju, tak ada masalah. Santunilah dengan bahasa-bahasa yang baik-baik, yang harmonis. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik yang sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu. Kalau ada pun analisa ataupun komen-komen saya itu, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara, kedudukan cuaca hari ini saya lihat di sekitar kawasan tempat tinggal saya. Awal pagi terang benderang, petang nampak redup, tapi sekarang ni masih lagi renyai. Hujan renyai-renyai, bukan hujan lebat, bukan adanya kilat atau ribut petir. Cuma saya mendapat kiriman daripada sahabat kita Saudara Hassan dari Melaka. Dia kata bahawa awal pagi tadi cuaca di sekitar Melaka, iaitu terutama di kawasan Alur Gajah dan Air Keruh, bahawa sekitar jam 6 petang tadi hujan lebat di Melaka, tetapi cuma 45 minit. Jam 6.45 katanya sudah perenyai. Saya mengharapkan agar hujan sudah pun terhenti, bukan masih, sudah pun terhenti di Melaka. Begitu juga kawan-kawan, teman-teman, kalau ada laporan banjir ke, laporan hujan lebat dan sebagainya, hantarlah pada saya, insya-Allah.
dapat kita berkongsi informasi. Itu saja matlamat saya, saudara. Dan saya agak terkejut juga mendengar kenyataan seorang penasihat kewangan berlesen, iaitu saudara Dr. Adam Zubir, yang tersiar dalam berita harian. Dia menyatakan bahawa sebenarnya masih ramai rakyat negara kita ini yang tiada simpanan sekurang-kurangnya RM1,000. Malahan katanya dalam keadaan begini ramai juga yang berhutang hidupnya. Jadi sebab itu beliau menasihatkan kepada warga kita, jangan menambah hutang, ya saudara. Dan tak perlulah menaikkan taraf kereta ke atau pinjaman untuk memperbaiki rumah dan apa yang ada, gunakanlah sekarang ini. Sebab menurut Dr. Adam Zubir, dia kata tidak ramai rakyat kita ni yang mempunyai simpanan melebihi RM1,000. Kalau ada RM1,000 pun kita dah cukup baik dah. Itu kata Dr. Adam Zubir. Dan ini bagi saya memanglah realitinya, rakyat kita susah. Jadi kalau boleh jangan berhutang, elakkan berhutang. Kalau boleh, kalau ada sikit-sikit tu simpanlah. Kerana beliau menasihatkan dalam menguruskan kewangan, katanya kita kena pasti dulu masalah kewangan kita. Ramai yang tidak ambil inisiatif kerana tidak tahu mereka ada masalah kewangan. Jadi mereka ingat itu perkara biasa saja. Sedangkan simpanan tidak pun melebihi RM1,000. Dan dalam dunia ekonomi yang semakin merosot ini, beliau menzahirkan kegetiran ataupun kekhawatiran mungkin kita terjebak dalam masalah kewangan, saudara. Dan hari ini laporan yang saya terima, saya baca, saya tengok tukaran wang asing antara Malaysia dengan wang ringgit Malaysia dengan dolar Amerika sudah pun mencecah RM4.75 bagi $1. Saya khawatir, amat saya takut kalau nanti sampai ke RM5, itu tentulah akan mencerut kehidupan rakyat. Dan saudara, itu soal ekonomi. Bagaimanapun saya lupa nak menjelaskan atau mewawarkan atau menyatakan bagaimana semalam sebenarnya mahkamah telah pun menetapkan pada 25 November untuk keputusan permohonan bekas Pegawai Negara Tan Sri Tommy Thomas untuk membatalkan saman yang difailkan oleh Datuk Seri Najib berhubung dakwaan salah guna jawatan awam kerana mendakwanya atas pertuduhan melibatkan One Malaysia Development. Itu saman itu akan didengar dan pembicaraannya pada 25 November nanti. Jauh lagi, saudara, lepas pilihan raya dah nampaknya, saudara. Dalam pada itu saya melihat bagaimana kenyataan Ketua Perangan UMNO saudara Syahril Samad, Saudara Syahril Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, merangkap Ketua Penerangan, di mana beliau mengatakan dalam postingnya bahawa pelantikan jawatan tertinggi dalam institusi kehakiman negara pada zaman pemerintahan Pakatan Harapan didakwa bercanggah dengan peruntukan undang-undang, khususnya Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Jadi beliau meragui dengan pelantikan hakim-hakim yang sebagaimana ditulis oleh Tommy Thomas tidak mengikut susu galur cara-cara pelantikan hakim. Jadi sebab itu kata saudara Syahril, mereka dalam siri ceramahnya nak menegakkan keadilan dan sebagainya. Ternyata bagaimana nak tegakkan keadilan kalau pelantikan hakim-hakim juga menyanggah hanya mengikut kehendak waktu itu Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir. Dan sebab itu beliau berazam seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berada di anjung kuasa di Putrajaya, sewajarnya kita memperbetulkan setiap permasalahan itu, saudara. Baik, saudara. Cuma satu berita yang saya terima hari ini, untuk pilihan raya kali ini, pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi, sama ada di kolej ataupun di universiti, mereka boleh balik mengundi. Kerana semua universiti, semua pusat pengajian tinggi memberi pelepasan selama 5 hari cuti. Kerana Kementerian Pengajian Tinggi bersetuju memberi pelepasan selama 5 hari bermula 17 November kepada setiap pelajar untuk pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai pengundi pada pilihan raya umum ke-15 ini. Ingat, saudara, bahawa pelajar-pelajar universiti berusia 18 tahun ke atas dah boleh mengundi. Jadi menurut Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Tinggi Profesor Husaini Omar, beliau telah pun menghantarkan edaran surat mengenai pelepasan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT untuk pulang mengundi
yang sekarang ni dah tular di media sosial, jauh katanya benar. Jadi katanya para pelajar kita bolehlah mereka pulang untuk mengundi, mengambil bahagian. Mungkin bagi yang berusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, inilah pertama kali mereka mengambil bahagian dalam pilihan raya umum, saudara. Cuma herannya bagaimana pula kalau berlaku di negeri-negeri yang terpaksa pulang sekali lagi untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Itu yang masalahnya. Saudara. Dan saya melihat kita masuk segmen politik sekarang ni, nampak gayanya bila setiap kali saja hampir dengan pilihan raya, saya melihat susuk tubuh berita dan kenyataan. Saya melihat Dr. Mahathir dia akan mengulurkan tangan perdamaian dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah ini demi survival politiknya, kita tak tahu. Sejak 1981 lagi. Tahun 1981, dia bersetuju menerima kemasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Dan kemudian ada pilihan raya. Tapi bila kedudukan dia kukuh, ada teman mengatakan pada saya, dia kata bila dia melihat kedudukannya kukuh, maka pada tahun 1998 disembelihnya lah Anwar Ibrahim ni. Saudara, disumbat ke penjara. Kemudian pada tahun 2018, pilihan raya yang ke-18 yang dulu, dia sanggup pergi bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah sekali lagi untuk menyantunkan tali persahabatan, untuk membolehkan dia menang dalam pilihan raya dan membentuk kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun setuju, terima. Dan saya melihat bahawa apakah politik Malaysia ini berkisar pada dua susuk tubuh ini, antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Dah bertahun-tahun, puluhan tahun, daripada tahun 1998 lagi sampai hari ini, 98, 9, tak tahu, dah 2000, dah 20, lebih 20 tahun. Masih lagi politik negara kita ini berkisar pada dua susuk tubuh ini, saudara. Dan lakonan, saya kadang-kadang lelucon. Sebab itu Dr. Mahathir macam semalam, dia kata, tak apalah, orang kata dia jilat semula ludahnya, dia sangguplah demi untuk menyantuni persahabatan dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ratibnya lain tak adalah demi untuk memastikan Najib mesti terus berada di penjara. Itu dia punya lontaran kata-katanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula macam tak serik-serik. Masih lagi orang ulur tangan terima, nak tunjuk baik sangat, tapi akhirnya dia juga akan dikorbankan sebagaimana berlaku pilihan raya yang lepas. Ini saya sekadar memberi pencerahan dan untuk kita melihat jalur politik. Dua susuk tubuh ni, Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila dah selesai pilihan raya, salah satu pihak dapat kuasa, bergaduh. Gaduh besar. Malahan macam-macam lah kalau saya dah dengar kenyataan Dr. Mahathir terhadap Seri Anwar Ibrahim. Pembohong lah, itulah, inilah. Tapi bila dekat pilihan raya, santun balik. Sampai bila lah saya? Itu keadaannya. Saya rasa sudah sampai masanya kita rakyat. Sebab itu saya dengar pun, rakyat pun dah mangli, kata orang Kedah. Dah bosan dengan percaturan politik yang sebegini, yang tidak menambah ataupun mempertingkatkan minda rakyat serta menyantuni tentang kehidupan rakyat. Selalunya, setiap kali diadakan pilihan raya, kita nak dengar apa jaminan terhadap rakyat. Sebab itu, untuk analisa awal saya berhubung dengan suasana politik, saya belum dapat lagi senarai calon-calon. Walaupun ada juga kita tahu orang ni akan bertanding situ, bertanding sini, tapi belum disahkan. Satu yang belum disahkan, saya tak boleh nak diwawarkan selalu, saudara. Nanti boleh mengundang masalah. Maklum sajalah, dalam pilihan raya ni tak dapat je calon, merajuk. Saudara, kalau dah merajuk, itu hal juga ni. Kadang-kadang tutup pula pusat PDM, pusat daerah mengundi dan sebagainya. Jadi kita tunggu pernyataan resmi, insya-Allah. Usai saja diumumkan calon-calon, saya akan cuba menganalisa kedudukan setiap calon-calon, kalau boleh di setiap kawasan parlimen yang mereka wakili, sama ada daripada UMNO, Barisan Nasional, daripada Parti Pakatan Harapan maupun daripada Perikatan Nasional. Saya cubalah untuk menganalisanya, saudara. Tapi apa yang saya lihat sekarang, saudara, sejak bila saja Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan bahawa writ pilihan raya telah dikeluarkan, maka media sosial yang sekarang ni saya nampak sebenarnya adalah peperangan media sosial, saudara. Cuma saya tengok dari segi UMNO, Barisan Nasional, kekuatan melalui BNCOM sudah pun menyerlah. Begitu juga dengan bahagian Pumas.
mereka juga menyerlah dengan berbagai isu-isu yang dilontarkan untuk perhatian warganet. Saya tahu bahawa warga kita bukan saja di kota raya, malahan di kawasan pedalaman juga mereka sudah pun mesra dengan media sosial ini. Dan banyak saya melihat bahawa tulisan-tulisan ini sudah pun sampai kepada warga kota, melepasi daripada Perlis sampailah ke Sabah dan Sarawak, saudara. Cuma yang saya lihat saat ini dah masuk bulan kedua, nak masuk bulan kedua dah ni, iaitu Pakatan Harapan masih terus melakukan serangan dalam bentuk ceramah umum, saudara. Tapi UMNO Barisan Nasional masih belum membuka gelanggangnya. Hanya sekadar himpunan solidariti Barisan Nasional, macam mana yang berlaku di Terengganu, di Bagan Datuk, di Kedah dan sebagainya. Tapi belum lagi membuka gelanggang. Mungkin, saya rasa mungkin gelanggang politik UMNO Barisan Nasional ini akan mula dibuka usai saja penamaan calon. Kerana tak mau menghabiskan waktu, maklum sajalah kali ini UMNO pun bukan ada duit sangat nak mengadakan ceramah-ceramah politik ni. Hari ini makan belanja yang agak besar untuk menyediakan kemah, saudara, bukan mudah. Cuma sekarang Pakatan Harapan mereka banyak wang, bolehlah buka hari-hari. Ada pula lori saudara Rafizi yang merayap membedah jalan raya daripada Johor sampailah ke Perlis, ya saudara. Dan saya yakin UMNO Barisan Nasional akan membuka gelanggangnya selepas sahaja penamaan calon. Tapi banyak portal-portal media sosial sudah pun bergeduduk sekarang ni. Kalau saudara lihat, boleh katakan buka saja internet, akan mendapat melihat bagaimana peperangan antara sordadu ataupun pejuang-pejuang di media sosial. Cuma saya amat mengharapkan jangan kita cemari alam maya ini dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Sebagaimana yang berlaku sekarang ni, banyak orang marah. Apa yang ada dalam ceramah-ceramah politik, anjuran Pakatan Harapan, warga sudah pun mula menzahirkan keluh kesah mereka. Kerana lain tak ada lontaran kata-kata yang penuh dengan bahasa-bahasa yang bombastik ataupun bahasa-bahasa yang keterlaluan. Malahan, saya haraplah agar pimpinan parti-parti politik masing-masing kalau menurunkan anak muda. Saya tengok anak muda keadilan ke, anak muda AMK, anak muda amanah, di AP dan sebagainya. Nasihatlah, anak muda ni tak seharusnya melontarkan kata-kata yang begitu tidak sopan. Nak maki hamun itu bukan medan anda. Anda sepatutnya menyatakan apa sebenarnya kehendak anak muda. Macam saya cakapkan semalam kemarin, bukan lontaran kata-kata mewujudkan kebencian sama umat. Apakah kita mahu generasi akan datang, pemimpin politik menggunakan bahasa-bahasa yang menzahirkan kebencian? Tuduh orang tu perompak, tuduh orang ni penyamun, besok pula ni orang ni jawab sana, jawab sini. Saudara, cuma tak mencarut je lagi, saudara. Itu yang saya lihat, saudara. Jadi sebab itu ada seorang teman bertanya dengan saya. Dia telefon saya tadi, tengah hari tadi, dia kata macam mana analisa saya. Saya katakan saat sekarang ini, saya melihat ada perbezaan antara UMNO Barisan Nasional dan pimpinan daripada Parti Pembangkang. Iaitu saya ibaratkan seperti antara pandai kayu dengan pandai besi. Pandai kayu ni lain caranya, ada seninya, ada ukirannya. Pandai besi ini dia gunakan api untuk melekapkan. Jadi itu keadaannya, saudara. Jadi saya haraplah janganlah kita membakar api perkauman, kebencian dan sebagainya. Ini tidak diizinkan. Dan apa yang rakyat nak tahu sebenarnya adalah kelangsungan kehidupan. Ini yang paling penting. Bila saya dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Mat Sabu, ini mereka lah yang membuka gelanggang, ya. Nurul Izzah ke, ataupun pimpinan daripada DAP dan sebagainya. Bila dia melontarkan tentang keluh kesah rakyat, saya nak dengar apa isunya. Seronok juga kita dengar. Ya, wajar juga kita ketahui bahawa tentang kedudukan, kemelesetan ekonomi dan apa jaminan untuk masa depan. Seharusnya begitu. Tapi ini tidak. Dengan bahasa-bahasa gitu. Nak puja boleh. Saya tidak marah untuk mereka nak memuja Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri. Tak ada masalah.
Tapi janganlah sambil memuja itu kamu mengeji pimpinan sebelah pihak. Saya khawatir, saya bimbang nanti agak nanti ada pula anak-anak muda daripada Parti UMNO, Barisan Nasional serang pula pecorak peribadi. Itu berat saudara. Sebab saya dah lihat dah nampak dalam wall ataupun media sosial sudah pun tersiar persoalan bagaimana keruntuhan rumah tangga nikah G, itu seorang wanita Tionghoa dengan suaminya Stanley, sudah pun tersiar gambar-gambar begitu, melibatkan pemimpin Melayu kita ni. Sudah pun tersiar perbicaraan dahulu, gambar-gambar video yang tak sepatutnya lah saudara. Jangan kita hiasi media sosial, jangan kita hiasi laman sesawang di alam maya ini dengan perkara-perkara yang membawa anak-anak muda ke arah yang bagi saya lah kurang bermoral. Kerana media sosial ini akan ditonton oleh anak-anak kecil juga. Saya haraplah pemain-pemain politik, pemain-pemain media sosial mewakili parti anda, ceritakan perjuangan satu demi satu tentang kehebatan parti anda. Tak ada masalah. Tapi janganlah maki hamun saudara. Ya saudara, ini saya lihat belum apa-apa lagi pun memanglah ada juga antara kenyataan ini elok juga kita santuni. Ini adalah bagi saya ini belum sahih, tapi tak apalah. Benda sahih ini tapi tidak menyentuh soal yang menyentuh soal moral saudara. Itu berita-berita yang agak sensasi. Kabarnya saya dipahamkan bahawa Datuk Mustafa Mohamad dan Saudara Ikmal Mustafa Mohamad akan bertanding di Jeli dan Saudara Ikmal akan bertanding di Tanah Merah. Katanya, saya tak tahulah, belum ada kesahihan kedua-dua mereka bakal menggunakan lambang PAS pula dah. Apa nak jadi pula dalam Perikatan Nasional? Saya melihat bahawa gandengan ataupun penyatuan dalam Perikatan Nasional itu semakin rapuh. Semakin rapuh. Macam saya katakan semalam, Susah Agungnya, Datuk Hamzah Zainuddin menzahirkan rasa kurang senang melihat bahawa PAS masih lagi bertegas untuk menggunakan logo PAS. Jadi katanya kalau sana logo PAS, sini logo Perikatan Nasional, pengundi pun naik confuse. Itu kata Saudara Hamzah Zainuddin. Betul juga. Dan saya melihat semakin goyah katanya. Saya dapat terima daripada Kelantan. Sahabat saya, Datuk Jailani, dia hantar kiriman, dia kata PAS sebenarnya nak bertanding 60 kerusi parlimen sekurang-kurangnya. Tetapi diizinkan oleh Bersatu cuma 32 kerusi saja. Jadi setakat ini katanya PAS membantah keputusan tersebut. Malahan apabila Parti Gerakan pun dah mula minta kerusi yang lebih dalam ikatan mereka. Jadi kabarnya timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim juga semakin kuat memberontak. Itu laporan sedikit yang saya anggap ini mungkin hearsay ataupun mungkin kabar angin. Semoga ini tak berlaku. Sepatutnya mereka mengukuhkan perpaduan dalam Perikatan Nasional. Sebab kita nak bertanding ni, biar kita bertanding secara anak jantan, bukan menabur fitnah. Itu keadaan saya. Dan okey, ni kita masuk dalam analisa terkini. Saya jangan marah dengan saya sebab saya dah mula membuka data-data, big data yang ada di tangan saya sejak daripada pilihan raya 2018, 2013, data-data. Saya tengok unjuran pemikiran arus pengundian. Saya melihat setakat inilah saudara, walaupun UMNO masih lagi sepi, belum lagi nak membuka gelanggangnya, tapi dari segi data yang saya ada, kalaulah ini boleh dipertahankan, besar kemungkinan UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan. Dapatan saya sekitar 115 kerusi UMNO Barisan Nasional di Sabah, Sarawak dan di Semenanjung boleh mendapat sekitar 115 kerusi. Satu persatu akan saya ulas dalam siri-siri yang akan datang. Dan Pakatan Harapan, saya nampak ini disebabkan oleh kurangnya yakin lagi, semakin merosot keyakinan pengundi-pengundi bukan Melayu, terutama pengundi Cina terhadap Pakatan Harapan. Lebih besar kemungkinan Pakatan Harapan mungkin mendapat sekitar 59 kerusi parlimen. Untuk PAS dalam Bersatu, dalam Perikatan Nasional sekitar 10 kerusi. Sabah dan Sarawak ada 38 kerusi. Bebas tidak ada, jadi jumlah seluruhannya 222. Kalaulah kaki tangan di PDM, jalur wanita, puteri, pemuda bergerakkan, saya yakin ini boleh dicapai 115.
Kalau 115 campur dengan Sabah Sarawak 38, dah ada 143. Dah ada lebih daripada majoriti yang kukuh. Mungkin dah lebih daripada 2/3. Sebab saat ini saudara, kita melihat bagaimana majoriti keseluruhan rakyat masih lagi belum mampu memadamkan dendam mereka terhadap Pakatan Harapan. Tambah-tambah lagi susulan kes-kes panjang mereka berada memerintah negara ini, kes-kes mahkamah yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan digugurkan dan dikenakan hanya kepada pemimpin UMNO Barisan Nasional saja. Rakyat melihat. Sebab itu saya katakan rakyat akan menggunakan suara mereka sebagai kuasa keramat. Dan ini juga rakyat merasakan bahawa Pakatan Harapan masih lagi belum mampu menghakiskan dendam di hati rakyat atas kegagalan mereka sewaktu diberi peluang oleh rakyat mentadbir negara melalui peti undi. Ini dapatan saya dan juga saya berhubung saya buat angkat telefon, tanya dengan teman, kawan itu, buat survey dan sebagainya. Dan paling sekali lah image kaki kelentong. Saya tak nak sebutlah perkataan anjing dan sebagainya. Saya tak mau sebut benda itu. Image kaki kelentong masih lagi membebani parti Pakatan Harapan atas kegagalan menteri-menteri daripada Pakatan Harapan, sama ada mereka berada dalam PH selama 22 bulan ataupun mereka yang menyeberang menuju dalam langkah Sheraton masih gagal menangani apa yang dijanjikan. Malahan manifesto masih lagi rakyat ingat. Tuntutan kononnya nak bagi percuma tabung pinjaman PTPTN yang tidak terlaksana. Yang ini memang warga bukan hanya di peringkat akar umbi, malahan pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi mereka amat marah sebab janji seribu mimpi tidak terlaksana. Begitu juga dengan isu tol yang dikatakan percuma masih lagi tidak terlaksana. Cerita harga minyak dan sebagainya itu memanglah dimainkan. Saya nampak media sosial masih lagi terus memainkan harga minyak RM1.50 dan sebagainya, saudara. Begitu juga lain-lain janji. Saya cuma melihat, terus terang saya katakan bahawa rakyat, warga Marhain menuntut apa janji tentang nelayan, tentang petani, kadar makanan dan sebagainya. Sementara itu saya melihat juga gabungan Gerakan Tanah Air GTA belum mampu untuk menggamit rasa sayang atau kasih atau yakin rakyat kepada mereka. Sebab itu besar kemungkinan saya tak nampak gabungan Tanah Air boleh mencapai sebarang kerusi dalam pilihan raya kali ini. Mungkin mereka akan mengulangi nasib sewaktu pilihan raya negeri di Johor. Bergabungan GTA, pimpinan Dr. Mahathir. Sebab itu gamaknya lah. Sebab itu Dr. Mahathir masih lagi berusaha untuk mencapai tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewujudkan solidariti supaya ada sedikitlah lebihan dapat undi. Kalau nanti takut hilang wang pertaruhan, bertambah malulah saudara. Begitu juga dengan Parti Muda. Parti Muda walaupun mungkin ada disediakan kursi-kursi untuk mereka, saya tak yakin ada satu kursi pun muda boleh mencapai kejayaan. Kerana Parti Muda juga sekarang ni tidak disenangi oleh Anak Muda Keadilan, EMK. Macam saya katakan semalam, kemarin, hati luka yang terguris itu masih belum dapat disembuhkan. Bagaimana mungkin anak muda daripada Parti Keadilan mahu atas nama kesepakatan di bawah Pakatan Harapan mereka nak mengusung bendera muda. Bagaimana mungkin anak muda Keadilan nak pasang bendera, nak panjat tiang telefon, pokok-pokok menggantungkan poster-poster untuk Parti Muda. Tidak mungkin benda begitu sebab mereka lukanya terlalu dalam. Saya setara jangan lupa, saya ramai kalangan anak muda Keadilan yang selalu menghubungi saya dan kami saling berbual. Sebab saya tidak menggambarkan saya satu orang yang ultra dalam politik. Saya tidak mahu bersikap begitu. Saya suka menyantuni dan keandainya hujah mereka benar, kita katakan benar, saudara. Dan dapatan saya juga apa yang berlaku dalam Amanah. Parti Amanah sedang berantakan pimpinan. Tambah-tambah lagi apabila berlaku pengguguran beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri di Perak yang telah pun berjaya memenangi dalam pilihan raya dulu digugurkan tanpa sebab. Hanya kerana mungkin saya tak tahulah, kerana ahli Dewan Negeri itu tidak memegang jawatan di peringkat bahagian. Iaitu mungkin ketua bahagian amanah ke sebagainya, dan bila mereka digugurkan, ada 3 di Perak, besar kemungkinan Dewan Undangan Negeri di Perak juga tenat.
Tambah-tambah lagi tentang ini ahli-ahli parlimen amanah, ahli-ahli parlimen amanah Datuk Sarudin Ayub sebagai pengurusi penggerak utama pilihan raya. Beliau tentu tidak mempunyai waktu. Dulu lain, dulu amanah itu bersama-sama dengan Parti Keadilan, tapi nampaknya hari ini amanah macam seolah menyepi diri. Dan saya nampak Dr. Hatta Ramli tidak mungkin mampu menempa kejayaan sekali lagi bagi Dewan Parlimen, mewakili Parlimen Lumut. Begitu juga Sarudin Ayub. Sebab itu saya dengar ceramah daripada ini di Bagan Serai kepada Ibu Nta Mujahid pun saya nampak dah mula main serang menyerang, tidak lagi melontarkan apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam ini. Sebab amanah, jangan lupa saudara, amanah adalah rentitan, mereka adalah bekas atau mantan ahli PAS. Sepatutnya mereka lebih bersikap menyantuni satu isu itu, seharusnya lebih berwibawa dan berhemah. Begitu juga saya tak nampak gerakan Dr. Zulkifli di Kuala Selangor. Kalau Datuk Jahaya diturunkan sebagai ketua bahagian di Kuala Selangor, besar kemungkinan Datuk Jahaya akan boleh menang di Kuala Selangor. Jadi saya nampak ada beberapa kerusi amanah dalam keadaan yang red alert. Itu saya parti amanah. Cuma ada teman bertanya dengan saya, bagaimana dengan Tengku Razali Hamzah? Saya dipahamkan yang mula Tengku Razali akan bertanding lagi. Tapi kalau beliau bertanding di Gua Musang tu, memanglah sukar digugat. Malahan seandainya Datuk Jazlan sudi untuk berganding tangan dengan Tengku Razali usai pilihan raya Parlimen nanti untuk merampas Kelantan, saya yakin kalau Tengku Razali menggerakkan usahanya bersama dengan Datuk Jazlan, bersama dengan UMNO dan sebagainya, maka besar kemungkinan PAS dalam keadaan yang cukup bahaya. Saya bagi golongan pengundi muda hari ini, memanglah mereka tidak kenal tentang siapa itu Tengku Razali Hamzah. Sebab tu petang tadi dalam ruangan ini memori saya baru mereka tahu dan keadaannya, dan mereka cuba membandingkan antara Tengku Razali dengan Tengku Zafrul. Saya mengatakan macam saya kata tadi, perbezaannya pandai besi dengan pandai kayu. Pandai kayu ni kalau dia membentuk satu rumah kukuh walaupun tanpa paku, itu kalau orang yang pandai kayu, ukirannya cantik. Pandai besi, ukirannya ukiran besi. Jadi saya ibaratkan dua perbezaan. Tengku Zafrul dia pandai bank je, bukan pandai ekonomi. Itu pandangan saya lah saudara. Bagaimanapun saya melihat saudara dalam keadaan sekarang ni, image, ini masalahnya. Saya dimaklumkan saudara bahawa dalam keadaan ekonomi yang semakin tenat, kalau kita tersalah pilih, maka pastilah negara juga akan terjebak dalam masalah ekonomi yang tenat. Sebab itu rakyat juga sudah pun mula ragu dengan kepimpinan daripada parti pembangkang, parti amanah, parti PAS. Mereka lain tak ada, yang dilontarkan adalah serangan berbentuk peribadi kepada pemimpin-pemimpin. Bukan serangan ataupun melontarkan apa yang mereka mahu lakukan seandainya mereka diberi amanah oleh rakyat. Sebab itu saya melihat kesemua janji-janji ataupun manifesto pilihan raya belum lagi didedahkan. UMNO Barisan Nasional masihlah dia dengan kestabilan, menjamin kesejahteraan rakyat. Itu jelas temanya. Tapi parti-parti lain belum lagi. Jadi rakyat ternanti-nanti. Memanglah saya katakan tunggulah sampai 5 bulan November nanti selepas penamaan calon. Tapi rakyat kadang biasanya, warga kita selalu tanya bila, siapa dan sebagainya. Tapi bagaimanapun bancian yang saya dapat, majoriti rakyat Malaysia, mereka amat tidak puas hati. Mereka amat tidak puas hati dengan apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh pimpinan DAP dan sebagainya. Ini bukan hanya orang Melayu. Sebab itu saya bersyukur UMNO Barisan Nasional tidak meledahkan isu-isu DAP resis lah. Tetapi kita nak bercakap soal apa yang telah ditangani sepanjang DAP menerajui kepimpinan di Kementerian Kewangan. Bagaimana peruntukan-peruntukan itu, penipuan-penipuan dilakukan dengan menggunakan angka-angka yang tidak benar dan tidak tepat. Jadi dalam keadaan beginilah, ada orang bertanya pula pada saya, adakah Parti Pejuang dan Parti Keadilan ini parti anak beranak? Ini pun satu hal juga. Sebab apabila macam saya kata semalam, besar kemungkinan katanya saya rasa tidak berlakulah
Mudah-mudahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedar. Jangan pula terlajak dengan mengikut kata hati. Apabila katanya adik pada Nurul Izzah nak diturunkan bertanding. Apa ni? Sudahlah Datuk Seri Anwar bertanding, Dr. Wan Aizah bertanding, Nurul Izzah bertanding. Kemudian kalau Nuha pula bertanding, apakah tidak ada muka-muka baru atau pemimpin pelapis? Yang rakyat nak tengok pemimpin pelapis. Begitu juga pejuang tak habis-habis dengan isu bagaimana Dr. Mahathir dengan boboinya. Jadi sebenar-benarnya seharusnya kita mengelakkanlah. Kita mengelakkan digunakan jawatan dalam parti politik ini sebagai heritage ataupun sebagai gerta pusaka lah orang kata. Itu yang sebijak-bijaknya perkataannya. Saya okey, sekarang ni saya melihat ada teman minta saya mengulas tentang Tambun. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun muktamad akan bertanding di kerusi Parlimen Tambun. Analisa Parlimen Tambun untuk PRU 15 ini, saya dipahamkan bahawa besar kemungkinan akan berlaku pertembungan 4 penjuru, iaitu Parti UMNO Barisan Nasional, Parti Perikatan Nasional, Parti Gabungan Tanah Air dan juga Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dan kalau itu berlakunya, saya melihat besar kemungkinan pecahan undi. Disambung sekarang ni sebenarnya saudara, undi Melayu ada 66%. 66% pengundi-pengundi di Tambun adalah pengundi Melayu. Ya, keturunan Melayu saudara. Bukan Melayu, warga Cina 25%. Sementara itu warga India sekitar dalam 3 ke 2%. Jika ini berlaku, pertembungan ini berlaku, sebab itu saya kata bahawa sukar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapat kemenangan yang mudah. Sebab dalam pilihan raya yang lepas, yang lalu, Datuk Seri Ahmad Faizal, Datuk Azmu mewakili Parti Keadilan. Itu benar. Beliau mendapat 38,661 undi. Itu Parti Keadilan. Wakil daripada UMNO Barisan Nasional, itu saudara Datuk Sri Husni Hanazalah, dia mendapat 33,341 undi. Dan majoritinya 5,320. Tapi jangan lupa, Ustaz Ibrahim Zakaria daripada PAS turut mengutip sejumlah 14,948 undi. Dan keadaan beginilah apabila 4 parti bertembung, apakah 38,661 undi itu kekal pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini masalah besar ni. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan beliau bersedia untuk menghadapi apa saja keadaan. Sebab itu dia pun kata dia bersedia juga nak berjumpa dengan Dr. Mahathir dan sebagainya, untuk melihatkan pemimpin jiwa besar. Tapi bagaimana yang saya katakan, saudara, bahawa apa yang ada di Tambun itu jangan lupa ya, pengundi-pengundi di Tambun, dapatan saya ada juga warga bukan Melayu yang menzahirkan mereka tak ada apa-apa. So pemerhatian saya tengok even apa ni, media sosial, portal Malaysia Kini, ini merupakan suara Parti Keadilan, suara Pakatan Harapan. Malaysia Kini juga meragui keberkesanan dengan keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di Tambun. Kerana pemerhatian Malaysia Kini mendapati pendapat agak berbeza-beza antara pengundi dan juga akar umbi. Penduduk Tambun, macam katanya Saudara Abdul Salam Zakaria, dia melainkan tidak berminat dan tak terkejut pun. Tak ada apa-apa pada dia. Nothing big news. Kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bukanlah satu benda yang ada wow factor. Tak ada. Malahan Saudara Abdul Salam ni kata, boleh ke dia menang di sini? Sebab budaya politik di Tambun berbeza. Jadi dia kata dia pun tak faham apa strategi yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pada pendapatan dia kata, kalaulah keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi suasana yang menyakitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengumpul keyakinan daripada pengundi. Seorang lagi pengundi bukan Melayu, Saudara Alex Chung. Dia tinggal di kawasan Tambun. Dia kata dia pun tidak yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mencapai
kemenangan ataupun membuat kejutan. Jadi macam mana jika macam mana dia boleh menang kata? Bagi kami di sini sama saja. Warga Cina di Tambun memanglah mereka menzahirkan keluh kesah berhubung dengan ekonomi yang masih lagi tidak dapat dijelmakan sebagaimana dulu. Dan seorang lagi Yik, dia nama dia Yik ajalah, dia kata dia sebagai pengundi atas pagar dan latar belakangnya sebagai pengurus IT. Dalam usia 32 tahun, dia kata mengundi, mungkin teman-temannya ada yang akan turun mengundi, mungkin tak nak mengundi. Tak adalah, kalau kita lambaian, tarikan. Dengan kononnya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding tu, semua nak mengundi. Tak ada. Jadi rakan-rakan saya pun katanya, mereka tidak akan mengundi. Pada dia kata. So, saya tak fikir kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menarik pengundi untuk balik ke Tambun. Bagi mereka yang tinggal di luar kawasan Tambun. Ini saya dapat daripada petikan daripada Malaysia Kini. Saudara, jangan pandang remeh dapatan-dapatan yang tersiar dalam media sosial yang saya sentiasa melayari satu persatu memberi pencerahan. Saudara selipah hanyut apa ni? Saya minta lah saudara, janganlah guna perkataan sakau duit rakyat, pencuri, penyamun, kurangkanlah. Saya haraplah biarlah media saya ini, halaman saya ini, halaman yang penuh dengan ketertiban dalam kita bercerita ataupun memberi pandangan saudara. Saya tak berminat untuk bergaduh sama saudara, sakau ini, orang ni penyamun, tak. Apa buktinya saudara? Saya faham kadang-kadang hari ini memang Datuk Seri Zahid adalah merupakan individu yang menghadapi pelbagai serangan. Walaupun mahkamah di Shah Alam telah pun membebaskan, masih lagi dikata sakau duit rakyat. Isu perbicaraan berhubung dengan Yayasan Akal Budi juga masih dimainkan seolah-olah dia bersalah, sedangkan benda masih dibicarakan. Jadi bagi saya lah, tak payahlah kita bercakap, tak payah kita mendahului. Tapi itulah yang akan dihadapi oleh beliau selaku pemimpin parti yang sehebat UMNO Barisan Nasional. Jadi penyerang-penyerang akan menyerang beliau. Saya dah cakap dengan Datuk Seri Zahid, kata bersedialah untuk menerima kutukan. Sebab itu semalam ada pula berita kata tak bertanding lah, macam-macam cerita yang kita dengar dalam media sosial. Cuma saya amat mengharapkan teman-teman, sama ada dalam TikTok ke, sama ada dalam Instagram ke, maupun dalam Facebook ataupun dalam YouTube, saya kalau nak beri komen tu, saya mohonlah, seorang orang tua lah, anggaplah saya ni orang lama ni, dalam usia yang sebegini, saya mohon jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang celupar. Cuba kita tunjukkan agar ruangan kita ini kita menyantuni dengan penuh berhemah. Anda tak bersetuju, tak ada masalah. Sebab itu saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak ada masalah. Tapi anda lontarkan apa dia pandangan anda. Jadi bagi saya, jangan kita memberi gelaran yang muka-mukan. Sebab saya memberi pandangan saudara, tak lebih daripada itu. Bukan hanya sekadar untuk berkempen, memburukkan orang, tidak saudara. Sebab malahan tadi saya tengok ada satu kes apa yang berlaku di Pulau Pinang. Ini yang kita tak mahu berlaku, iaitu di Pulau Pinang, Ahli Parlimen Bukit Gelugur Ram Kapal Singh, waktu dia melawat kawasan itu, beliau telah dihujani dengan bantahan rakyat di kawasan kondominium Tanjung Kot di Air Hitam. Kerana katanya dah 4 tahun mereka menunggu untuk mendapatkan tangki air baru di kawasan kondominium Tanjung Kot di Air Hitam, Pulau Pinang. Rupanya 4 tahun tak dapat. Jadi wajarlah warga bertanya. Tapi saya tak naklah apa yang viral dalam video itu memang benarlah. Cuma saya mengharapkan jangan ada sebarang kejadian yang buruk berlaku. Bukan masanya kita mengamalkan politik yang sebegitu. Saudara. Dan saya melihatlah, secara terus terang, saya merasakan bahawa untuk ini, kalau benar, UMNO Barisan Nasional boleh menang. Tapi kalau saudara marah dengan saya, jangan serang saya secara peribadi. Saya dapatan saya. Sebab tu saya beri contoh, saya kata 115 kursi. Walaupun ada pihak mengatakan 120, 120, saya tidak. Dan saya berdasarkan data. Itu pun terpulang pada cara kempen yang dilakukan. Kalau masih lagi maki hamun, tentulah warga akan dijengah rasa bosan, rasa kecewa.
Sebagaimana apa yang dialami oleh Aliman. Aliman Mazlan apakah? Ini apa anak kumpulan anak Felda. Dia merasakan bahawa sekarang ini kempen-kempen Pakatan Harapan di kawasan Felda sudah malap. Tak ada sambutan. Saudara janganlah saudara cerita-cerita semburitan, sontok dan sebagainya, tak payah. Ini saya menggambarkan bahawa apa yang berlaku di kawasan Felda sudah malap. Bila mereka mengadakan ceramah di situ kurang dihadiri oleh peneroka-peneroka Felda. Kerana mereka pun tak mau dengar Makin Hamor ni. Dan mereka nak tahu apa janji dulu. Janji untuk menghapuskan hutang. Tak ada. Tidak terlaksana. Sebab itu dalam pilihan raya yang lalu, saudara, sejumlah 36 kerusi parlimen yang di mana adanya warga Felda di situ, mereka membentuk polar-polar yang mengakibatkan UMNO Barisan Nasional gagal. Dan kerusi itu dimenangi daripada Parti Keadilan. 36 kerusi. Dan sekarang ini pengundi-pengundi di kawasan tersebut sudah pun mau kembali menyokong UMNO Barisan Nasional. Jangan lupa saudara, pilihan raya yang dulu UMNO Barisan Nasional dia cuma dapat 79 kursi. Kalau 79 campur 36. Saya berapa tu? Bukan ke 115. Itu kalau dikira daripada Felda saja. Belum lagi isu-isu yang berlaku di peringkat kawasan-kawasan akar umbi melibatkan nelayan, melibatkan petani. Silap bukan salah orang. Kesilapan apabila rakyat memberi kuasa ataupun memberi amanah pada mereka tidak dilaksanakan. Apa yang rakyat lihat seperti mana teman-teman saya berbicara dengan saya, khususnya daripada warga bukan Melayu, dia kata kita dah bagi pada DAP. Kita dah bagi pada DAP peluang kamu berada dalam kerajaan yang selama hari ini dinafikan. Begitu lama kami rakyat Cina nak tengok kenapalah orang Cina dia tak boleh ganti tempat MCA dan sebagainya. Tapi bila mereka berada di atas, mereka berantakan, mereka berebut kuasa, akhirnya hancur Pakatan Harapan. Itu berhubung dengan Pakatan Harapan. Begitu juga teman-teman sama ada daripada Asabiqun, warga PAS juga menzahirkan kekecewaan. Sebegitu lama kami menantikan agar adanya pimpinan PAS berada di anjung kuasa di Seri Perdana, menjadi menteri dan sebagainya. Baru tu lama, sejak daripada tahun 74, tahun 77-78 PAS tidak lagi berada dalam Barisan Nasional. Dan sejak itulah tidak ada wakil daripada parti PAS yang dilihat kononnya mahu menegakkan syiar Islam, memperjuangkan soal kepentingan Islam. Jadi bila mereka berada, tak ada pun terdengar. Tak dengar pun suara-suara mereka dilihat benar-benar untuk memperjuangkan aura Islam, mahu melebarkan pengaruh ataupun dakwah Islam ini, tapi tak ada. Malahan apa yang ada mereka dilihat seolah menikus. Apa saja diputuskan, ya. Sebab itu isu, kalau kita main isu ni orang marah. Sebagai saya itu memanglah isu kadang-kadang isu remeh, tetapi ini mencangkupi soal akidah. Bagaimana isu pimpinan PAS yang ada dalam kerajaan hari ini boleh bersetuju, boleh mendiamkan diri apabila kerajaan memutuskan untuk meningkatkan jumlah untuk cabutan bertuah dalam tiket loteri ataupun tiket 4 nombor ekor, maka ini PAS diam. Begitu juga dengan bagaimana Mahkamah Syariah sudah dilihat tak begitu mantap. Adanya serangan-serangan daripada kumpulan-kumpulan LGBT, kumpulan yang bersikap pluralisme, dan ini juga warga melihat. Warga melihat saudara. Jadi kita tak mau main, kita tak naklah melontarkan isu peribadi, tetapi dalam keadaan begini, bagaimana permasalahan warga nak pergi mengerjakan haji, nak buat umrah, apa kebajikan, apa ceritanya Baitul Mal? Telahkah disantuni Baitul Mal yang mempunyai wang ratusan bilion ringgit, bagaimana disalurkan bantuan Baitul Mal kepada warga yang miskin? Wang zakat diterima tiap-tiap tahun beratus-ratus juta. Ke mana pergi wang itu? Ia dikendalikan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hayat agama Islam. Jadi ini persoalannya. Dah selama sejak tahun 78, berpuluh tahun warga PAS tidak menjadi anggota kerajaan. Dah jadi anggota kerajaan, tak buat apa-apa. Malahan
Banyaklah orang kata gaji buta dan sebagainya. Saya tak mau bercakap lah soal itu. Tetapi sepelaku Presiden PAS yang dilantik sebagai duta khas ke negara-negara Timur Tengah, apa yang diselesaikan? Berhubung masalah tentang perjuangan Islam, tentang saudara-saudara kita di negara Timur Tengah, bagaimana hubungan kita sesama umat Islam. Kita ramai ini saudara kita yang ada di Mindanao, yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di Filipina, yang tinggal di Thailand, di Vietnam, di Myanmar, di seluruh dunia. Bagaimana syiar Islam itu dapat ditingkatkan? Ini juga tidak terjelma. Jadi warga yang selama ini begitu mendewakan, mengharapkan seolah-olah PAS ini sebagai pejuang Islam sudah semakin kecewa. Sebab itu saya mengatakan mereka juga semakin pudar sokongannya. Memang pilihan raya yang lalu PAS dapat 18 kursi, tapi sekarang ni nak dapat 9 kursi pun rasanya tenat. Malahan seandainya selepas pilihan raya nanti, kalaulah Yang Mulia Tengku Razali Hamzah menggerakkan usahanya untuk merampas Kelantan daripada pimpinan PAS yang bermasalah dengan masalah air di Kelantan. Lain cerita tak ada, ceritanya macam mana kita dengar. Tan Sri Muhyiddin dia pergi Kelantan, dia kata kalaulah Perikatan Nasional dapat jadi kerajaan, kita akan bagi wang royalty pada Kelantan. Sedangkan ada bagi juga, bukan tak bagi. Dapat 400 juta. Kemana pergi wang itu? Bagaimanakah ia dibelanjakan? Tapi yang diheboh-hebohkan pembelian kereta Mercedes dan sebagainya. Bukan untuk rakyat. 400 juta bukan sedikit wang. Rakyat Kelantan yang tinggal di Kelantan tak ramai mana pun. Sebab kebanyakan anak-anak mudanya berhijrah di luar Kelantan. Kenapa tidak dibangunkan Kelantan dengan wang sebanyak 400 juta yang diberikan oleh Petronas? Apakah itu tidak dianggap sebagai wang royalty? Sebab itu saya katakan, cerita wang royalty Kelantan Terengganu masih lagi cerita lama. Ini rakyat dah bosan. Kebosanan rakyat ini tentulah akan dijelmakan ataupun diterjemahkan dalam peti undi. Saya minta maaf pada teman-teman. Ini realitinya. Sebab itu saya mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional berpeluang untuk mendapat sekurang-kurangnya 115 kursi. Dan kalaulah lori saudara Rafizi berterusan dengan menceritakan maki hamun, cerita yang kita tak tahu pucuk pangkal, orang tu tak kena, orang ni perompak, orang ni penyamun, perompak penyamun. Kalau cerita perompak penyamun berterusan dalam kempen-kempen yang diutarakan dalam ceramah politik, saya yakin bahawa Pakatan Harapan berada di ambang red alert sebagaimana yang dialami oleh PAS. Bagi saya, Parti Perubumi Bersatu juga besar kemungkinan saya tak nampak di mana ada cahayanya. Dan cahaya untuk UMNO Barisan Nasional seperti saya katakan dalam menanti kabus menghilang. Bila kabus menghilang akan terjelma. Itu pun kalaulah UMNO harus menggerakkan dia punya pentas-pentas pilihan raya dan menceritakan yang benar. Tidak lagi bercerita tentang angan-angan Mak Jenin, macam mana mereka menterjemahkan impian dalam manifesto mereka. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat berhujung minggu. Terima kasih.